Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Izzat bin Jaafar daripada kelas DTP 5A, nombor matrik 14 DTP 19F2802. And nama pensyarah saya ialah Encik Muhammad Hamdi bin Osran. Hari ini saya akan bertangan ataupun bercerita sedikit tentang MRP, iaitu Material Requirement Planning. Apa itu MRP? Okey, pertama sekali kita akan bergerak kepada tree structure. Okey, yang pertama pada atas untuk tree structure iaitu A. Yang diberilah ialah A, dan A dibahagi kepada 3 bahagian iaitu 2B, 3C dan 2D. Dan 2D terbahagi kepada E dan 2F, manakala untuk 2B terbahagi diturun kepada D, dan D punya anak pokoknya iaitu E dan 2F. Apa itu A dan D? A, D ni, A ataupun huruf-huruf ni ialah produk, dan nombor-nombor ni adalah number of product. Seterusnya kita akan bergalih kepada BOM. Untuk BOM, kolom yang pertama merupakan kolom untuk komponen iaitu A, B, C dan sebagainya. Yang kedua mewakili kuantiti, dan ketiga adalah jumlah ataupun total bagi pengiraan kuantiti. Okey, untuk yang pertama iaitu A, kuantiti bagi A yang diberi ialah 120 dan totalnya ataupun jumlahnya ialah 120. Dan B 2 darab 120 samaan dengan 240 dan jumlah adalah 240. C 3 darab 120 sama dengan 360, jumlahnya 360. Untuk D 2 darab 120 sama dengan 240. E, D iaitu E di bawah D 1 darab 2 darab 120 sama dengan 240. Untuk komponen F di bawah D 2 darab 2 darab 120 iaitu 480. Dan manakala untuk D di bawah D iaitu 1 darab 2 darab 240 iaitu 240 jumlahnya. Dan seterusnya E di bawah untuk DB 1 darab 1 darab 2 darab 120 sama dengan 240. Dan untuk FDB 2 darab 1 darab 2 darab 120 sama dengan 480. Jumlahnya ialah 240. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan terperinci bagaimana pengiraan untuk BOM ini berlaku. Okey, saya beri contoh untuk komponen A iaitu 120 dan jumlahnya 120. Seperti yang diberi, A nombor produknya ialah 120. Jadi untuk jumlahnya ialah 120. Untuk B 2 darab 120 sama dengan 240. Mana datangnya 2? 2 ini adalah number of product bagi nilai B itu sendiri. Oleh itu, nilai produk bagi B didarabkan dengan nilai produk bagi produk A dan dapatlah jumlahnya 240. Okey, untuk C pula 3 darab 120 sama dengan 360. Sama dengan B. Untuk C ni merupakan anak pokok di bawah A. So 3 ialah ni number of product untuk C itu sendiri, dan 120 number of product bagi A. Jadi dijumlahkan 3 darab 120 sama dengan 360. Seterusnya saya ambil contoh bagi E di bawah D. 1 darab 2 darab 120 sama dengan 240. Okey, untuk nilai 1 ini merupakan number of product bagi E, dan darab dengan 2 ini adalah merupakan number of product bagi nilai D, dan 120 itu adalah nilai bagi number of product bagi nilai A. Okay, so untuk total 1 darab 2 darab 120 dan dapat hasilnya 240. Okey, seterusnya yang terakhir saya akan ambil contoh bagi komponen E, D, B. Okey, untuk kuantiti
pengiraan 1 darab 1 darab 2 darab 120, dan jumlah yang akan kita dapat ialah 240. Okey, nilai bagi 240 ini, kuantiti yang pertama 1 adalah nilai bagi E itu sendiri. E di bawah DB lah. Okey, untuk 1 tu nilai E itu sendiri, dan darab dengan 1 tu adalah nilai bagi D di bawah produk B, dan darab dengan 2 adalah nilai bagi produk B, dan 120 seperti awal, 120 merupakan produk, number of product A yang asal. Okay, so dari situlah menjadi pengiraan 1 darab 1 darab 2 darab 120, dan jumlahnya ialah 240. Okey, baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada time phase diagram. Untuk time phase diagram, kita akan merujuk pada jadual yang diberi lah, Okey, untuk A ke C, untuk lead time yang diberi ialah 1 minggu. So kita akan tarik untuk bergali pada 1 minggu untuk satu kotak lah. Dan pada produk A akan dibahagi kepada B, C, D. Untuk B dibahagi kepada 3 minggu dan diberi lead time 3 minggu. So kita akan tarik 3 minggu ke kiri. Untuk C pun diberi 3 minggu, so kita akan tarik 3 minggu. Dan untuk D mengambil masa 4 minggu, so kita akan ambil 4 kotak, di mana satu kotak mewakili 1 minggu. Dan untuk D, saya akan terangkan pasal D terbahagi kepada 2, iaitu E dan F. Untuk E, nilai E yang diberi, setiap nilai E diberi masa 2 minggu lead time. So kita akan tarik 2 kotak, iaitu 2 minggu. Dan F yang diberi 1 minggu, so kita akan tarik 1 kotak, iaitu 1 minggu. Sama juga dengan DB di bawah. Okay, kita akan tarik untuk nilai D yang diberi 4 minggu lead time. So kita akan tarik 4 minggu yang mewakili 4 kotak. Dan seterusnya untuk D ni terbahagi kepada 2, iaitu E dan F. Untuk E dan F, dia terbahagi kepada 2 juga, iaitu untuk E kita akan tarik 2 kotak kerana untuk lead time diberi, iaitu 2 minggu. Dan F, seperti yang diberi, F lead time-nya ialah 1 minggu. So 1 minggu mewakili 1 kotak. Okey, baik, seterusnya kita akan bergalih kepada data yang diberi. Okey, bagi item-item data kategori yang diberi, iaitu B, C, D, E, F. Dan lot sizing rule bagi B ialah L for L, untuk C ialah FOQ 700, D ialah FOQ 700 juga, dan E, F ialah L for L bagi lot sizingnya. Okey, untuk lead time, seperti di atas saya dah terangkan. Okey, untuk BC diberi 3 minggu, 3 week lead time. Dan untuk D diberi 4 minggu lead time. Untuk E 2 minggu. Untuk F diberi 1 minggu lead time. Okey, untuk safety stock, hanya E sahaja safety stocknya ialah 50. Schedule receipt. Untuk B 150 untuk week 2. Untuk C 450 untuk week 2. D 700 week 1. Untuk E none, iaitu tiada. Untuk F 1400 week 1. Okey, seterusnya untuk beginning on hand inventory. Untuk B yang dinyatakan 125 yang berada di tangan. Okey, untuk produk B lah. Untuk item B. Untuk C tiada on hand. Untuk D 235 yang diberi. Untuk E 750 dan F tiada on hand. Maksudnya tiada barang on hand lah. Okay, baiklah, seterusnya saya akan bergalih kepada MRP. Yang pertama, item B. Untuk item B, order policy yang digunakan ialah L for L dan lead time-nya ialah 3 minggu, iaitu 3 weeks. Okay, untuk minggu yang pertama,
kita no demand, iaitu tak ada permintaan. Dan pada minggu kedua kita ada permintaan 240 barang. Seperti yang dinyatakan, kita ada 125 barang on hand dan 150 plan receipt, di mana untuk plan receipt ni ialah barang yang kita memang dah order pada minggu kedua itu. Okey, jadinya 125 tambah dengan 150 tolakkan dengan permintaan yang kita dapat ialah 240, tentunya ialah 35 baki sahaja yang ada pada kita untuk minggu kedua itu. Okey, seterusnya untuk minggu ketiga kita tiada permintaan, minggu keempat kita ada 240 permintaan lagi. Okey, sebelum ni on hand yang ada pada kita ialah 35. 35. Jadi untuk disebabkan kita guna L4L, kita just ambil berapa je barang, kita order berapa barang yang kita tak cukup sahaja. Okey, yang kita tak cukup ialah 205. Jadi kita kena order 3 minggu sebelum untuk minggu keempat lah. So 3 minggu sebelum jatuh pada minggu pertama. So pada minggu pertama kita kena order 205 untuk nak penuhi permintaan minggu keempat, iaitu 240. Okey, seterusnya minggu kelima 240 permintaan yang kita dapat. Okey, disebabkan sebelum ni kita tiada barang lagi pada on hand, so kita kena order 240 barang lagi. Tapi kita kena order 3 minggu sebelum. 3 minggu sebelum jatuh pada minggu kedua. So pada minggu kedua kita memang kena order 240 item awal untuk prepare pada minggu kelima. Minggu ke-6, ke-7 tiada permintaan. Minggu ke-8 ada permintaan 240. So kita kena sama juga, disebabkan tiada barang pada kita on hand, tiada barang. So kita kena order 240. Kita kena order 240 3 minggu sebelum. 3 minggu sebelum jatuh pada minggu kelima. Okey, jadinya minggu kelima kita kena order 240 untuk disediakan pada minggu ke-8. Okey, seterusnya saya beralih kepada item C. Item C, order polisinya ialah FOQ 700. Di mana item yang disediakan oleh supply ialah 700. So kita memang kena order 700. Memang disediakan 700. Dan lead time yang diberi ialah 3 minggu, 3 weeks. Okey, pada minggu pertama tiada permintaan. Minggu kedua kita ada permintaan 360. So untuk plan receipt maksudnya yang kita dah order sebelum ni ada 400, memang dah sedia untuk minggu kedua 450. So 450 tolak dengan 360 sama dengan 90. So barang yang baki, barang on hand yang ada pada kita ialah 90 pada minggu kedua. Okey, seterusnya pada minggu ketiga tiada permintaan, tiada order. Minggu keempat kita ada order 360. Okey, disebabkan sebelum ni kita ada 90 saja tak cukup, so kita kena order lagi barang. Okey, untuk FOQ kita tak boleh ikut berapa barang kita tak cukup. Kita kena order barang ikut berapa yang ditetapkan. Untuk di sini ditetapkan 700, memang kita kena order 700. So kita order 700 3 week, lead time 3 week. Sebelum 3 minggu kita kena order 700 item. 3 minggu sebelum jatuh pada minggu pertama. So 90 tambah dengan 700 tolak permintaan apa yang dia nak 360, sama dengan yang baki on hand kita 430. Okey, untuk minggu kelima item yang atau permintaan yang dia nak 360. Sebelum ni barang yang ada kat kita 430. So cukuplah 430 tolak 360, dan baki yang ada pada on hand minggu kelima adalah 70. Okey, minggu ke-6, ke-7 tiada permintaan. Minggu ke-8 ada permintaan 360, tapi on hand yang ada pada kita ialah 70, tak cukup. So kita kena order 3 minggu sebelum. Berapa kita kena order? 700. So 70 on hand tambahkan dengan 700 tolak 360, iaitu permintaan, dan bakinya ialah 410 lah.
410. Okey. Seterusnya untuk item D. Item D, order polisi yang digunakan sama juga, FOQ 700, tapi lead time-nya lagi lama lah, 4 minggu. So lagi lama. Okey, yang pertama, untuk permintaan 205 lah untuk minggu pertama. Permintaan 205. So 235, iaitu yang ada pada tangan kita, 235 ditambahkan dengan 700. 700 ni memang plan receipt lah untuk minggu pertama tu. Maksudnya memang kita order memang dah sampai lah. Untuk minggu pertama tu 235 tambah 700 tolak dengan berapa permintaan 205, sama dengan 730. Okey, 730 yang ada kat tangan kita. Lepas tu next order 240 tambah dengan 240. So yang ada kat tangan kita 730 tadi, kita tolak je. 730 tolak 240 tolak 240, dan bakinya adalah 250 yang ada kat tangan kita untuk minggu kedua tu lah. Okey, cukup lagi. Minggu ketiga tak ada permintaan. Minggu keempat ada 240 permintaan. Okey, kita ada 240 permintaan. Sebelum ni dekat kita ada 250. So cukup untuk nak memenuhi permintaan minggu keempat tu. So just tolak lah 250 tolak 240. Totalnya dah 10. Maksudnya baki untuk minggu keempat yang kita ada ialah 10 barang sahaja. Okey, bergalih pada minggu kelima. Minggu kelima order 240 tambah 240. So tak cukup order, sebab sebelum ni yang ada pada baki yang ada pada minggu keempat adalah 10 saja. So kita kena order barang 4 minggu sebelum, kerana lead time yang diberi ialah 4 minggu. Okey, kita kena order 700 item kerana FOQ yang diberi ialah 700. Seperti yang dinyatakan pada item C, item yang ditetapkan lah ialah 700. So kita kena order 700 pada minggu pertama, kerana untuk lead time 4 minggu jatuh pada minggu pertama kita kena order. Dan 10 tambah dengan 700 tolak 240 tolak 240 sama dengan 230. Okey, maksudnya baki on hand pada kita minggu kelima adalah 230. Minggu ke-6 tiada permintaan, ke-7 tiada permintaan. Untuk minggu ke-8 kita ada permintaan 240. Tapi kat tangan kita ada 230. Tak cukup 10 je. Tapi disebabkan tak cukup 10, kita still kena order. Kita kena order 700 untuk 4 minggu sebelum. Ini kerana kita menggunakan kaedah FOQ. FOQ, kuantiti ditetapkan oleh pengeluar lah. Okay, so kita order 4 minggu sebelum. 4 minggu sebelum jatuh pada minggu keempat. On hand 230 tambahkan dengan 700 barang yang kita order, tolak 240 demand ataupun permintaan yang kita dapat. Total 690 yang ada kat tangan kita lah bakinya. Okey, seterusnya saya bergerak pada item E. Item E, order polisi yang digunakan ialah L for L. Lead time ni ialah 2 minggu, 2 week. Okay, untuk minggu pertama dah ada order 700 kita dapat. Tapi kat tangan kita ada 750 ditambahkan dengan safety stock. Maksudnya safety stock kita 50. So kita tambah 750, kita tolakkan dengan 700 tu. So baki ada dalam 50 macam tu untuk minggu pertama lah. Okey, seterusnya untuk minggu kedua, ketiga tiada permintaan. Untuk minggu keempat ada 700 permintaan. So yang ada dekat kita 700 untuk 750, 700 tolak 50 sama dengan 650. So kita just order 650 untuk minggu keempat lah. Okey, seterusnya untuk item F, order polisi yang gunakan sama juga L for L. Lead time just 1 minggu. Lead time yang pendek lah, 1 minggu je. Okey, untuk minggu pertama permintaan
yang digunakan ataupun permintaan 1,400. Tapi dekat on hand kita tak ada, so kita tak cukup 1,400. Kita kena order lah. Maksudnya memang yang diberi 1,400 plan receipt. Memang sebelum ni kita ada order part 1,400, so memang cukup. On hand kosong tambah dengan 1,400 plan receipt yang memang kita dah ada, tolak dengan permintaan yang kita nak penuhi 1,400. So totalnya kosong lah. Kosong untuk baki on hand untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua, ketiga kita tiada permintaan. Untuk minggu keempat kita ada permintaan 1,400 juga. Disebabkan sebelum ni kita tiada lagi baki on hand, so kita kena order lah. Kena order 1,400 pada 1 minggu sebelum, kerana lead time yang diberi ialah 1 minggu. Sebelum 1 minggu, iaitu minggu ketiga, kita order 1,400. So apabila barang sampai 1,400 tolak dengan 1,400, jadinya tiada baki langsung pada tangan on hand untuk minggu keempat itu. Okey, itu sahaja pembentangan saya untuk MRP kali ini, iaitu Material Requirement Planning.